Baik, bagi mula selanjut, kita bersama dengan pensyarah kanan Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Baik, kita mungkin ada masalah teknikal ya. Okey, faktor. Okey, Prof, kita akan nak tanya ke soalan pertama. Apakah faktor yang mempengaruhi prestasi indeks harga pengeluar ini sebenarnya? Kalau kita merujuk kepada indeks harga pengeluar, ianya mengukur purata perubahan harga yang dikenakan oleh pengeluar barangan dalam satu industri, dan biasanya ia merupakan penunjuk ekonomi makro yang digunakan bagi memantau pergerakan harga output tempatan dan sering dilihat sebagai penunjuk awal kepada indeks harga pengguna. Oleh itu, kalau kita melihat indeks harga pengeluar pada September yang menunjukkan peningkatan 49%, yang lebih rendah daripada bulan Ogos sebelum itu 6.8%. Ini bermakna walaupun harga pengeluar masih menunjukkan peningkatan, tetapi sudah menyederhana, menunjukkan penurunan daripada bulan sebelum itu juga pada 1.4%, dan ini boleh memberi petunjuk awal kepada indeks harga pengguna bahawa kadar inflasi ataupun indeks harga pengguna untuk bulan mendatang ini akan turut kekal menyederhana dan tidak akan menunjukkan peningkatan yang ketara. Baik, sebelum kita teruskan dengan soalan kedua kita akan bersama dengan Nina, rakan penyampai kita, untuk saksikan ataupun untuk perincikan tentang data-data tentang IHPR ini. Baik, Nabila, Prof, tadi Prof ada cakap faktor-faktor yang mempengaruhi IHPR, iaitu indeks harga pengeluaran tempatan, dan kita dapat lihat iaitu data terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Perakam Malaysia iaitu DOSEP mengenai data indeks harga pengeluar IHPR pengeluaran tempatan yang dicatatkan pada September 2022. Kalau anda dapat lihat di depan saya, iaitu ada dua kotak di sini. Di sini menunjukkan iaitu perubahan tahun ke tahun, kotak di sebelah kiri, dan di sebelah kanan menunjukkan prestasi pada asas bulanan, perubahan bulan ke bulan. Dan di mana anda dapat lihat ketika ini 4.9%, iaitu adalah setakat September 2022, iaitu sedikit penurunan berbanding asas tahunan yang dicatatkan pada Ogos 2022, iaitu 6.8%. Manakala kalau kita dapat lihat iaitu asas bulanan ke bulan, iaitu mencatatkan iaitu negatif sebanyak 1.4%, dan ini adalah penurunan berbanding bulan ke bulan pada September 2022. Dan ini adalah IHPR mengikut kita dapat lihat iaitu peningkatan menyederhana daripada tahun ke tahun dan juga bulan ke bulan. Dan apabila kita melihat kepada IHPR mengikut sektor, bagaimana pula kalau kita dapat lihat daripada tahun ke tahun? Kalau anda dapat lihat atas iaitu menunjukkan perubahan tahun ke tahun, manakala di bawah ini menunjukkan perubahan asas bulan ke bulan. Di sini ada 5 sektor yang saya kongsikan. Daripada setiap sektor ini, kalau kita tengok daripada tahun-tahun, iaitu pertanian. Pada waktu pertanian, kita ada pertanian, perhutanan dan perikanan, perlombongan, pembuatan, yang ketiga-tiga sektor ini mengalami peratusan menurun, iaitu daripada asas tahunan iaitu negatif 15.5% untuk pertanian, perhutanan dan perikanan, manakala perlombangan sebanyak 0.0% dan pembuatan 8.1%. Dan ini adalah antara tiga sektor yang mencatatkan penurunan dalam IHPR. Dan manakala ada dua sektor yang mengalami sedikit peningkatan, kalau kita dapat lihat di sini adalah iaitu bekalan elektrik dan juga gas mencatatkan sedikit peningkatan berbanding tahun lepas, iaitu 1.2%, manakala prestasi bulan ke bulan masih meningkat penurunan, iaitu negatif 0.2%. Manakala untuk sektor IHPR yang berkaitan bekalan air mencatat kedua-dua asas bulanan meningkat 1.1%, asas tahunan meningkat 4.3%, dan ini adalah prestasi IHPR mengikut sektor. Bagaimana pula IHPR, iaitu mengikut peringkat pemprosesan. Peringkat pemprosesan kita ada 3 kalau kita dapat lihat di sini. Pemprosesan yang pertama iaitu bahan mentah
rendah untuk diproses selanjutnya, iaitu mencatatkan penurunan berbanding iaitu perubahan tahun ke tahun negatif 6.4%, iaitu pada asas bulanan juga mencatatkan penurunan, dan untuk bahan perantaraan, bekalan dan komponen mencatatkan penurunan juga daripada 11.3% iaitu kepada 10.0% daripada asas bulanan, juga menurun lagi negatif 0.8%. Manakala hanya dengan barang siap sahaja yang mengalami peningkatan daripada tahun ke tahun dan bulan ke bulan, di mana tahun ke tahun mencatat 3.1% dan bulan ke bulan mencatat 0.2%, dan ini adalah prestasi mengikut peringkat pemperolehan mengikut 3 bahagian pada September 2022. Dan mari kita lihat IHPR bagi negara terpilih. Ada banyak negara tapi saya tidak sempat untuk pergi ke setiap negara, dan kita melihat perbandingan daripada Ogos 2022 sehingga September 2022. Dan setiap negara, 5 negara yang ada di sini akan saya tunjuk adalah Amerika Syarikat, United Kingdom, PR China, India, Jepun dan juga Republik Korea. Kalau anda dapat lihat daripada Ogos ke September, kita dapat lihat iaitu semua mengalami penurunan. Kecuali hanya satu negara sahaja yang mengalami sedikit peningkatan daripada Ogos tahun ini, iaitu kita dapat lihat iaitu negara Jepun. 9.7% adalah negara Jepun. Hanya satu negara ini saja yang negara yang terpilih mengalami peningkatan daripada Ogos sehingga September 2022. Dan mari juga kita lihat juga bagaimanakah prestasi untuk ke-5 negara terpilih ini. 5 negara mana yang mengalami peratusan lebih daripada 10%, iaitu United Kingdom mencatatkan 15.9%, manakala India mencatatkan 10.7%, dan PR China mencatatkan antara terendah untuk peningkatan September 2022 iaitu 0.9%. Dan ini adalah prestasi IHPR bagi negara-negara kita, negara jiran iaitu negara terpilih. Bagaimana pula perjalanan IHPR Januari 2021 tahun lepas sehingga September tahun ini? Kalau kita dapat lihat iaitu perjalanan pergerakannya itu mendata setakat ini, di mana kita dapat lihat iaitu berjalan setakat ini, dan pada sekitar awal tahun ini Januari hingga Februari kita dapat di line graph ini sedikit melengkung, di mana di sinilah berlakunya tercetusnya perang Rusia dan Ukraine, di mana kita dapat sedikit lengkuk pada awal tahun ini, dan pada bulan Mac kita dapat lihat prestasi mendata sehinggalah sekitar Mei hingga Jun, di mana kita dapat lihat trend penurunan sehinggalah September tahun ini kepada 4.9% seperti yang saya tunjukkan tadi. Dan ini adalah data siri masa IHPR pengeluaran tempatan, di mana anda dapat lihat iaitu data siri ini daripada September tahun lepas sehingga September tahun ini. Line warna biru ini menunjukkan perubahan tahun ke tahun dan warna merah ini menunjukkan bulan ke bulan. Kalau anda dapat saksikan di sini, apa yang saya akan tunjukkan adalah prestasi di mana tahun ke tahun. Pada bulan Ogos mencatat daripada September tahun lepas sehingga Ogos mencatat 6.8%. Manakala kita bulan ke bulan mencatat sedikit penurunan iaitu negatif 0.2%. Dan antara data terkini yang dikeluarkan oleh Dawson pada September 2022 mencatatkan 4.9% iaitu perubahan tahun ke tahun, manakala bulanan juga mencatatkan penurunan sebanyak negatif 1.4%. Dan ini adalah data IHPR. Untuk pengetahuan anda, IHPR ini adalah indeks berdasarkan output, di mana ia mengukur purata perubahan harga komoditi untuk jualan pasaran tempatan, di mana ia begitu penting untuk kita melihat faktor kestabilan pengeluaran ataupun output untuk kita melihat bagaimanakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara kita. Dan IHPR ini bukan hanya sekadar untuk mengukur purata perubahan harga komoditi yang dikeluarkan oleh pengeluaran tempatan dalam sesuatu industri, tetapi ia juga merupakan penunjuk awal kepada indeks harga awal harga pengguna, dan juga akan penunjuk awal kepada prestasi ekonomi makro kita, di mana ia bukan hanya dapat memantau pergerakan harga komoditi tempatan ini, tetapi ia juga dapat memberi analisis kepada bagaimanakah trend harga pada masa akan datang, dan ia juga menunjukkan indikator awal kepada indeks harga pengeluaran tempatan. Nabila. Baik, Nina.
berbalik kepada kita punya diskusi bersama Prof tadi, kalau tadi Prof dah berikan apakah faktor-faktornya, sekarang ni kita nak tahu betul ke pengeluar mencatatkan penurunan kos sebenarnya, Prof? Ya, kalau kita lihat trend ataupun pola yang ditunjukkan oleh Nina sebentar tadi, ini semua disebabkan oleh apa yang berlaku di peringkat global dan juga di peringkat domestik, yang mana untuk beberapa bulan sejak kebelakangan ini banyak bank berpusat ataupun bank negara di setiap negara di dunia ini sudah mula menaikkan kadar faedah, ataupun di negara kita kadar OPR. Apabila kadar faedah dinaikkan, ianya bertujuan untuk memperlahankan aktiviti ekonomi bagi mengawal harga inflasi. Dan apabila aktiviti ekonomi ini semakin perlahan, maka permintaan terhadap barangan pengeluaran output menjadi juga perlahan. Itu kita lihat bahawa indeks harga pengeluar ini makin lama makin turun kerana permintaan ini tidak lagi berkata serancak seperti dahulu. Dan kalau kita pergi kepada spesifiknya sektor pertanian dan sebagainya itu, kalau kita lihat harga komoditi makanan di peringkat global seperti harga gandum, harga beras, harga minyak sawit dan juga harga soya dan sebagainya, semua menunjukkan penurunan yang agak drastik sejak kebelakangan ini. Itu juga menyebabkan indeks pengeluar di negara kita pun turut menunjukkan penurunan. Namun kalau kita lihat di sektor pembuatan masih lagi menunjukkan peningkatan kerana masih lagi berlaku orang kata permintaan yang tinggi terhadap pembuatan seperti elektrik dan elektrikal, sebab kita lihat di era zaman sekarang ni pendigitalan automasi itu masih lagi penting. Namun secara keseluruhan kita lihat bahawa ini adalah petanda bahawa ekonomi global akan sedikit perlahan pertumbuhannya bermula akhir tahun ini sehingga tahun hadapan, dan ini memang nampak jelas dari segi pola indeks harga pengeluar. Walaupun menunjukkan peningkatan harga, tetapi peningkatan itu semakin lama makin perlahan. Prof, bagaimana pula dengan dasar ekosistem pengeluar tempatan di Malaysia? Adakah sudah memadai dan adakah ia boleh memenuhi kehendak pasaran? Kalau kita tengok keadaan sekarang dengan inflasi, kadar inflasi tinggi, siapakah pihak-pihak yang tertentu harus terlibat untuk pastikan ekosistem kita berada di tahap baik? Bagaimana, Prof? Kita adalah negara orang kata pengeksport. Kita mengeksport lebih banyak daripada mengimport, kecuali kalau kita fokuskan kepada sektor agro makanan. Kita masih lagi merupakan negara net importer, ataupun kita lebih banyak mengimport daripada mengeksport makanan. Oleh itu, kalau kita nak cakap tentang ekosistem di negara kita dan nak mahu mengaitkan dengan indeks harga pengeluar ini, bila berlakunya harga indeks ataupun indeks ini semakin menurun, bermakna kita harus memperkasakan lagi ekonomi domestik kita, dan ini boleh dilakukan dengan menggalakkan pengeluaran tempatan dan juga memperkasakan lagi sektor ekspor kita, kerana apabila ringgit kita melemah berbanding dolar Amerika Syarikat, ini adalah satu peluang untuk meningkatkan lagi volume ekspor kita, kerana ekspor kita lebih kompetitif. Pada masa yang sama, memang wujud keperluan untuk mengurangkan kebergantungan kepada import, sebab dengan ringgit yang lemah menyebabkan import semakin mahal. Kalau inilah saya lihat peluang untuk negara kita terus memperkasakan, meluaskan lagi pasaran tempatan supaya mengurangkan lagi kebergantungan kepada barang import. Baik, kalau kita tengok ekonomi kita ni dijangka akan berdepan dengan kemesulitan dan juga gangguan dari segi rantaian bekalan yang masih berlaku, sebagai contoh bekalan untuk chip. Jadi adakah ini mungkin boleh membawa kepada indeks yang lebih tinggi? Apa pandangan doktor? Memang kalau kita lihat secara peringkat global, Bank Dunia meramalkan pertumbuhan KDNK negara ataupun global akan perlahan tahun hadapan. Walau bagaimanapun di rantau Asia ni kita punya kadar peningkatan KDNK itu lebih tinggilah daripada negara barat, dan Amerika Syarikat juga sebenarnya sudah mula menumpukan usaha untuk mempertingkatkan lagi permintaan pembuatan chip untuk tidak bergantung kepada China, dan juga lebih
kepada rakan-rakan dagang yang lain. Dan kesempatan ini memang harus diambil oleh negara kita kerana negara kita memang terkenal sebagai negara antara yang pengeluar ekspor dari bidang elektrikal ini. Dan apabila kita lihat bagaimana kita mahu memastikan kita kekal berdaya saing pada tahun hadapan, walaupun ketika ekonomi global agak merudum, kita kena memastikan bahawa rantaian global kita masih kukuh, bermakna daripada awal pembuatan chip, barangan elektronik dan sebagainya itu tidak akan terjejas dengan bekalan yang kita perolehi daripada luar. Dan satu potensi industri yang saya lihat yang harus ditumpukan untuk tahun hadapan ialah bagaimana kita boleh meningkatkan lagi industri nadir bumi ataupun non-radiative rare earth element yang sebenarnya mempunyai potensi amat besar kerana ia merupakan antara komponen penting untuk pembuatan telefon pintar, elektrik vehicle punya motor dan bateri. Dan kalau kita dapat orang kata meneroka industri ini supaya kita bukan sahaja menjadi negara yang mengekstrak mineral tetapi mampu memproses dan juga menghasilkan byproduct ataupun nilai tambah terhadap barangan tersebut, maka di situ kita mampu menjadi antara negara yang boleh menguasai industri pembuatan terutamanya chip dan juga barangan elektrik dan elektrikal. Baik Prof, seperti yang Prof cakap, indeks harga pengeluaran ni adalah harga yang nilai berdasarkan antara 3 kategori iaitu harga kilang, harga ladang dan juga harga semasa pendaratan iaitu sektor pertanian. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif merupakan pensyarah kanan Putra Business School kerana bantu kami untuk fahami bagaimanakah perkara ataupun faktor yang mempengaruhi indeks harga pengeluaran dan kesan kepada ekonomi negara dan termasuk sekaligus apa yang impak yang diberikan kepada rakyat. Saya ucapkan sekali lagi kepada Profesor Razman. Niaga Awani akan berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.